Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan. Alat ni nama dia tabu, ataupun juga dikenali dengan nama beduk. Tahu tak benda ni buat daripada apa? Dia biasanya dibuat daripada kulit lembu atau kulit beruang. Bukan kulit beruang, kulit kerbau. Yang kecil ni pula, nama dia apa? Kentung. Kedua-dua alat ni digunakan pada zaman dulu untuk menandakan masuknya waktu solat. Sebab zaman dulu tak ada speaker. Biasanya alat ni bunyi dia macam ni. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maksudnya, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas orang-orang yang beriman supaya melakukannya di dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi waktu solat sebenarnya diukur mengikut pergerakan matahari. Bermula dengan solat subuh yang bermula dengan terbitnya cahaya fajar itu. Belum mataharinya lagi. Cahaya fajar itu kelihatan, bermulalah waktu solat subuh sehinggalah terbit matahari itu sendiri. Apabila matahari mula terbit, maka habislah waktu untuk solat fardu subuh. Waktu zuhur pula bermula apabila gelincir matahari dan masuknya waktu asar apabila bayangan sesuatu benda itu menyamai benda tersebut. Waktu solat fardu asar itu berlanjutan sehinggalah matahari mula terbenam. Matahari mula terbenam di ufuk barat sehinggalah keseluruhan matahari tersebut terbenam, maka itulah waktu maghrib. Dan bermulanya waktu isyak apabila berakhirnya waktu maghrib, iaitu apabila hilang kesan cahaya matahari di langit sehingga terbitnya fajar waktu subuh. Dalam saya tertanya-tanya Zuhur masuk pukul berapa hari ini, saya dapat SMS mengenai waktu Zuhur hari ini. Dengan teknologi zaman sekarang, sangat mudah untuk kita mengetahui waktu-waktu solat. Jadi, tak ada alasan lagi untuk kita tinggalkan solat. Qiyam atau berdiri tegak dalam solat merupakan salah satu rukun solat seperti yang telah kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qumu lillahi qanitin, which means when you pray while standing, which means make it on a standing position, which is the first position in salah. Salli qa'iman. Sembayanglah dengan cara berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Maka sekiranya kamu tidak mampu untuk berdiri, maka bersembayanglah dengan cara duduk. Fa in lam tastati' fa ala janbin. Maka sekiranya kamu tidak mampu duduk, maka bersembayanglah dengan cara mengiring ataupun berbaring. Standing reflects how serious action we are doing. That is reflecting also how important is the person we are facing. So the whole position is indicating that there is a very serious situation going on there, and therefore this would teach us to be more disciplined. Memang berdiri tegak secara naluri
Secara tabi'i adalah salah satu cara bagi kita sebagai manusia menghormati seseorang, menghormati orang lain dalam apa keadaan sekalipun. Kalau kita menghormati seseorang, kita akan berdiri untuk menyambutnya. In that position, it teaches us also that we are supposed to be disciplined outside the salah, because that position is teaching us how we can feel the presence of Allah with us. That we are facing Him there in salah, but also we can face Him outside the salah anytime. Kawat tentera misalnya, berdiri tegak merupakan salah satu rukunnya. Orang yang tidak berdiri tegak, maka tidak sempurna kawat penghormatannya. Jadi sudah tentu qiyam ini sangat kita boleh fahami dan kita boleh hayati sebagai suatu cara, sebagai satu kaedah untuk kita menzahirkan, melahirkan penghormatan, kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam kita bersolat, dalam kita menunaikan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan rukun solat merupakan gabungan antara 3 elemen, iaitu pergerakan fizikal, pemahaman bacaan dan juga tumpuan hati. Macam manakah caranya untuk kita mencapai kesempurnaan solat ni? Mari kita dengar penjelasan Ustaz. Alhamdulillah Sadiq, kita hari ini akan kongsi dengan sidang penonton sekalian rukun solat. Dan rukun solat yang pertama Sadiq adalah niat. Niat merupakan satu lintasan hati. Jadi sebenarnya apabila kita melintaskan hati kita untuk solat, maka itulah yang dikatakan niat. Cuma Sadiq, di dalam mazhab Syafi'i ada 3 perkara yang penting untuk kita maknanya lintaskan dalam hati ketika kita nak mula solat Sadiq. Yang pertama dipanggil sebagai qasad. Qasad ni maknanya aku nak solat, ataupun dalam bahasa yang kitab maknanya saja aku bersembahyang. Yang kedua Sadiq, yang perlu dilintaskan adalah adakah solat ini fardu ataupun sunat. Contohnya kita bersolat fardu zuhur, kita kena sebut fardu tu, ataupun sunat zuhur, kita kena sebut sunat tu Sadiq. Dan yang ketiga, hendaklah kita ta'yin. Ta'yin ni iaitu Sadiq, kita menetapkan ini sembahyang apa, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, subuh ke, ataupun kalau sunat tu sunat apa, tahajud ke, duha ke dan sebagainya. Kata Sadiq sembahyang dengan saya, jadi Sadiq sepun niatkanlah saya akan sembahyang zuhur, maknanya menjadi makmum. Kalau saya sebagai imam, saya perlu niatkan menjadi imam. Dan Sadiq, 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat itu juga sunat untuk kita ucapkan biar kita ingat. Kerana Allah Ta'ala pun sunat kita ucapkan itu. Kerana memang kita sembahyang itu, kita nak ingatkan balik bahawa kita ni sembahyang adalah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Niat hendaklah kita lintaskan beserta dengan takbiratul ihram. Jadi ketika kita mengangkat takbir, bermula Allahu Akbar, bermula Allah tu, maka kita lintaskan niat. Hendaklah bersama dengan takbiratul ihram itu. Rukun salat yang kedua adalah takbiratul ihram. Sebelum tu kita berkenalan dulu Sadiq, apa makna takbiratul ihram? Istilah Allahu Akbar tu dipanggil takbir. Ihram ni maknanya yang mengharamkan. Mengharamkan apa Sadiq? Iaitu mengharamkan perkara-perkara yang harus di luar solat itu dibuat dalam solat. Contohnya Sadiq, macam makan. Kita dah keluarkan, kita boleh makan, kita boleh minum. Jadi bermula kita takbir atau ihram, bermula kat takbir, maknanya terhentilah segala makan, minum. Cuma Sadiq kita nak tengok, maknanya ada 10 perkara sunat ketika mengucapkan takbir atau ihram. Yang pertama Sadiq, ketika ucapan takbir atau ihram sunat yang pertama, kita mematikan baris huruf ra tu. Jadi Allahu Akbar. Walaupun dalam tulisan dia Allahu Akbaru, tapi kita mematikan mana huruf ra tu, itu sunat dia. Kemudian Sadiq yang kedua, kalau Sadiq sebagai imam, maka Sadiq sunat menyaringkan suara biar makmum tu dengar. Kalau makmum lagi banyak lagi kuatlah suara kita ya. Kemudian yang ketiga, mengangkat tangan. Sunat kita mengangkat tangan bermula dengan ucapan takbir tu. Jadi bermula ucapan takbir tu Allahu Akbar, dan bar tu juga berakhirnya kita punya pergerakan tangan. Sunat yang keempat, sekarang ni apabila kita mengangkat tangan, ke mana ataupun paras mana tangan kita, maka dalam hadis Nabi SAW, maknanya diriwayatkan bahawa hadzata biudhunaihi, maka separas dengan telinganya.
Jadi maknanya ada perbahasan ulama lah. Apakah separas telinga itu separas bawah telinga, kan? Ataupun atas telinga? Tapi kita hari ini kita nak maknanya takrifkan bahawa separas telinga itu iaitu di atas telinga ni. Sebab ini semua adalah takrifan telinga. Kan? Macam ini di bawah telinga maknanya separas telinga di atas telinga. Jadi boleh tak Sadiq tunjukkan ada sidang pertosilan separas telinga tu. Jadi maknanya kita separas telinga, separas. Jadi lah ya Sadiq ya. Maknanya di sini pun kita separas telinga begini. Yang kelima, kedudukan jari pula. Kan? Bagaimana jari kita ni? Okay, cuba Sadiq tunjukkan, kita kongsi dengan semua penonton. Allah. Okey, jadi mana renggang kasih ke jari itu. Kan? Itu sunat yang kelima Sadiq. Kemudian yang keenam, sunat mengakhiri mengangkat takbir tu dengan berakhirnya ucapan Allahu Akbar. Jadi maknanya kita angkat takbir, katakan Sadiq angkat takbir. Okey. Jadi maknanya bermula tu dah mula gerak tangan, bar tu sama-sama habis. Itu sunat. Kemudian yang ketujuhnya Sadiq, okey, ketika kita bermula angkat takbir, maka bermulalah kita sunat melemparkan pandangan kita ke tempat sujud Sadiq. Jadi maknanya kita sunat, kita mula Allahu Akbar, kita melemparkan pandangan kita ke tempat sujud kita. Kemudian sunat yang ke-8 Sadiq, selain daripada kita mana mengucapkan takbir atau ihram, maknanya itu yang wajib, ada sunat ucapan takbir ni. Kita sunat setiap pergerakan, peralihan pergerakan tu sunat juga mengucapkan takbir. Yang ke-9, sunat selain daripada membaca juga, sunat kita mengangkat tangan pada 4 tempat. Pertama Sadiq, ketika ucap Allahu Akbar, sunat angkat tangan ketika takbiratul ihram lah satu. Yang kedua, sebelum rukuk. Jadi Allahu Akbar, itu yang kedua. Yang ketiga, selepas rukuk. Yang keempat, selepas kita duduk daripada tahiyat awal. Sebab kita tahiyat awal, maknanya kita naik, maka sunat kita mengangkat tangan. Yang ke-10, kita membaca doa iftitah. Doa iftitah ni sunat hukum dibaca. Jadi mana doa iftitah? Doa pembukaan sebelum kita membaca surah Al-Fatihah. Kemudian kita pergi kepada rukun yang ketiga Sadiq. Rukun ketiga bagi solat fardu adalah berdiri bagi yang kuasa. Maknanya berdiri itu hukumnya rukun bagi orang yang mampu berdiri bagi solat fardu. Jadi maknanya kita wajib berdiri bagi yang kuasa. Jadi Sadiq, kadang-kadang Sadiq tengok orang di masjid, dia sembahyang duduk kan. Sembahyang duduk. Bagi orang yang tak mampu, dia ambil kursi, dia sembahyang duduk. Tapi sebenarnya wajib berdiri itu selagi mana dia mampu dia kena berdiri. So katakanlah dia memang tak larat, dia duduk. Ketika tiba-tiba dia rasa segar, dia kena berdiri. Kemudian katakanlah berdiri dalam katakanlah beberapa saat, kemudian dia rasa letih lagi, dia nak duduk, dia boleh duduk. Sebab ketika larat itu, maka dia mampu berdiri, dia kena wajib berdiri. Kita nak tengok ada 4 perkara sunat ketika berdiri. Perkara sunat yang pertama ketika berdiri, iaitu hendaklah seorang itu meletakkan tangannya ketika berdiri. Kita letakkan tangan di bahagian mana badan kita ni, maka sunat. Kemudian yang kedua Sadiqnya, berdasarkan hadis, iaitu sunat meletakkan tangan ini iaitu berdekatan dengan pergelangan dan juga siku. Jadi mana kita sunat meletakkan di sinilah antara pergelangan dan juga siku kita. Kemudian Sadiq, maknanya selain daripada itu sunat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi kalau dia kata kita buat tangan kiri kan, maknanya tidak sunat lah. Ada mana sunat tangan kanan di atas tangan kiri kita letakkan begitu. Dan berdasarkan hadis terdapat berbagai pandangan ulama meletakkan tangan di badan tu. Sebab meletakkan tangan ini sunat. Tapi meletakkan tangan ni di mana? Di sini ke? Di sini ke? Di sini ke? Mana Sadiq? Bagi pandangan mazhab Imam Maliki, maka sunat kita meletakkan tangan ni di atas dada. Itu dada macam ni. Itu bagi pandangan mazhab Maliki lah. Bagi pandangan mazhab Syafi'i, sunat meletakkan tangan itu iaitu di antara pusat. Mana antara pusat ni. Dan maknanya pendapat bagi mazhab Hanafi dan Hambali, sunat meletakkan tangan itu yakni di bawah pusat. Macam tu. Kemudian soalan seterusnya Sadiq. Okey, bila rukun solat yang ketiga ini adalah berdiri, berapa jarak kaki? Kalau dalam mazhab Syafi'i Sadiq, dia jarak antara kaki ni sejengkal. Sejengkal. Jadi sejengkal di sini cuba Sadiq arahkan jengkal tadi. Lebih kurang macam itulah.
kan? Jadi itu yang paling sesuai dengan badan kita. Jadi jengkal Sadiq dengan jengkal saya tak sama. Jadi mana jengkal kita ni sejengkal itu sesuai dengan badan kita yang akan membuatkan kita ni berdiri dengan lurus dengan baik. Bagi mazhab Hanafi kan iaitu sekadar 4 jari. Kalau kita tengok mazhab Hanafi dia lebih rapat lagi. Dia sekadar 4 jari begini. Kan maknanya 4 jari berdiri itu. Bagi Maliki dan Hambali iaitu mengikut kebiasaan. Maknanya ikut kebiasaan, kata ikutlah kebiasaan. Kalau nak biasanya maknanya besar, biasa kecil, maknanya ikut kesesuaian maknanya badan orang tu dan ikut kebiasaannya itu. Jadi itu rukun yang ketiga dalam solat, iaitu berdiri. Manusia merupakan makhluk paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dikurniakan akal untuk menimbang buruk baik serta membuat pilihan dan keputusan. Dengan kelebihan ini, kita diberi tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi Allah ini. Tetapi, bagaimanakah tugas yang berat ini dapat dilaksanakan tanpa petunjuk dan disiplin yang tertentu? Qiyam seperti mana kita faham, ia adalah salah satu rukun solat yang terpenting sebab tanpa qiyam tidak ada solat. Salah satu rukun yang penting. Dan qiyam dalam solat bermakna itu satu perintah agar kita bangunkan sesuatu yang kukuh, seperti mana yang kita siapa yang biasa baca Quran dan biasa tahu makna-makna Quran ini dalam surah As-Saff, Allah sebut dalam surah As-Saff ayat keempat yang Allah istilahkan dengan bunyanun marsus, yakni bangunan yang kukuh. Yang Allah suka barisan-barisan yang dalam fisabilillah ni seolah-olah mereka dalam satu barisan bangunan yang kukuh. Elemen dalam ibadat, contoh terbaik ke arah tingkatkan prestasi dan produktiviti sesuatu organisasi, iaitu disiplin yang pertama, iaitu menepati waktu. Indahnya Islam mengajar kita bersolat mengikut waktu yang ditetapkan, sentiasa melihat jam untuk mengetahui masuk dan habisnya waktu, mengajar kita bahawa masa adalah sesuatu yang sangat penting untuk diurus dengan bijak. Pada hari ini mungkin berbeza dengan hari esok. Jadi ini menyedarkan manusia walau seminit berbeza, ia amat bermakna dan mungkin menyebabkan solat itu tidak sah. Mukmin yang berdisiplin dengan waktu solat yang tiada masalah, dengan pengurusan waktu yang baik di pejabat. Di dalam qiyam, kita sentiasa menurut kaedah fiqh yang telah disampaikan kepada kita bagi memastikan solat yang kita lakukan menepati syaratnya dan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Nak berdirinya bagaimana, kakinya lurus, menghadap kiblat, dan perkara-perkara ini sebenarnya adalah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam melaksanakan kerja, terdapat peraturan dan juga syarat yang kita perlu patuhi, yang mana bagi memastikan pekerjaan kita mengikut spesifikasi yang telah ditentukan. Kita mematuhi segala perintah dan arahan ini, itulah menunjukkan bahawasanya kita merupakan mukmin yang berjaya. Dan kelebihan untuk membangunkan solat di mana-mana masjid di merata dunia kita dapat lihat kekuatan umat Islam bangunkan solat dalam keadaan bersamanya. Nampak? Ramai. Jadi apabila untuk mendapat kepuasan dari sudut bacaan, tidak juga dari sudut bacaan, tapi mendapat kepuasan dengan apa yang kita pelajari, kita kena qiyam terhadapnya. Maknanya kita kena bersungguh-sungguh hari-hari mempelajari Al-Quran tanpa berhenti, berlatih, dan insya-Allah dengan izin Allah, taufik, Allah akan memberi jalan-jalan yang terbaik untuk kita untuk mencapai apa yang kita hajati, insya-Allah. Ustaz saya pernah cakap, kata dia, jika kita bangun tidur dalam keadaan mengingati Allah SWT, maka akan terlerai daripada kita satu ikatan. Lepas tu kalau kita wuduk, akan terlerai daripada kita satu ikatan lagi. Dan lepas tu kalau kita solat pula, akan terlerai satu lagi ikatan. Jadi, jika kita dah berwuduk dan bersedia untuk melakukan solat, maka tak ada ruang lagi untuk syaitan membelenggu kita dengan tali-talinya. Sehingga jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.